Kat pukul 7 dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik isi Allah SWT kita dapat sama-sama pada pagi ini insya-Allah untuk kita meneruskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kuliah duha kita, kuliah subuh kita usratuna. Saya masih ingat kat mana ni? InsyaAllah. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang ikuti secara langsung. Terima kasih Kak Roha, Wong Jowo, Ahlan wa sahlan. Salid Nurul Syakila, tu tasbih. Hamidah Osman, Iqbal, Ahlan wa sahlan. Fadil Muhaidin, Fatimah Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Kak Liza Amani, Amirah Nasra, Sharifah Said, Fadilah Akmal, Ida Roy, Ida Edi, Rosia Hasan, Nurimah Intan, Jamilah Nasir. Waalaikumsalam. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menyampaikan salam. InsyaAllah. Aminatu Zuhariyah. Dan mari kita sama-sama membaca. Rauh dia baca apa? Dia ada yang kotak tu Rauh. Ada free. Aisyah Ahmad, Waalaikumsalam. Amin amin rabbal alamin. Nur Wahidah Muhammad Khairuddin, Rohaiza Ramli, Waalaikumsalam. Hassan Hashim, insyaAllah saya semak. Dan jadi lagu tu pula Rauh. Okey. Hari ini Rauh kembali beraksi menggunakan DSLR dia. Jadi InsyaAllah saya semak. Sebab tu tadi saya dah start awal dah, hingga aku dah online dah, rupanya tak online lagi. Jadi kita sama-sama baca surah Al-Fatihah dan kita sama-sama beristighfar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan segala kebaikan kepada kita, salih selamat, dan dipermudahkan segala urusan, dan dijauhkan daripada musibah, wabak dan sebagainya insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah al-azim, 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 astaghfirullah al-azim,
Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita dah selesai baca kitab istighfar. Terima kasih semua sahabat-sahabat, Nurhawati, Nur Nadia, Liza Amani, Waalaikumsalam, Engku Aduka, Engku Razlan, Jaharuddin, Zita Dizaini, Asa Hashim, Farizan Zamrian, dan semua sahabat-sahabat Usratuna yang saya kasihi. Kuliah kita pada pagi ini dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia, satu NGO yang bergerak untuk membantu asnaf-asnaf, sebab tu dia punya tagline dia, segalanya untuk asnaf. Dan ini tahun kedua Yayasan Budi Ihsan Malaysia melaksanakan ibadat korban serendah RM390 sahaja, insya-Allah. Dan pada tahun ni, tahun lepas kita berjaya untuk mendistributkan sekitar 30,000 bahagian korban tahun lepas. Tahun ni insya-Allah kita target dengan jumlah yang lebih besar untuk kita bantu asnaf. Jadi namun di sana ada had dan ada kota dia. Kita tak boleh melebihi daripada kota tu. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan niat untuk melaksanakan korban pada tahun ni, tuan-tuan daftar sahaja untuk kita melaksanakan ibadat korban dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia dulu. Kalau rasa macam tak mau nak transfer duit dulu, tak apa, daftar dulu. Tapi yang paling penting ialah kita mendaftar sebagai orang yang nak melaksanakan ibadat korban pada tahun ni. Dan insya-Allah dengan nilai dan jumlah korban yang sangat murah, RM390 sahaja. Kalau kita nak buat dekat luar, mungkin kita double daripada harga untuk satu bahagian. Tapi dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, hanya RM390 sahaja pada satu bahagian korban lembu. Nombor yang ada dekat situ. Salih alaihi wasallam, tuan-tuan, kita bolehlah. Dan tahun ni pun untuk Darul Faizin pun kita tak buat di Darul Faizin, kita akan buat melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia lah. Macam tu. Disebabkan COVID ni tak boleh nak bergerak, kita nak buat urusan lembu, kambing dan sebagainya disusah, dan kita pun merisikokan semua orang. Jadi insya-Allah kita hanya buat dengan pihak yayasan saja yang buatlah macam tu. Jadi jumlah dia RM390 sahaja, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan saya semak berbobotlah kita buat korban, sebab korban ni merupakan salah satu daripada tuntutan yang Allah berikan kepada kita. So walaupun dia sunat muakkad, tapi dia dalam satu bentuk untuk kita menzahirkan Allahumma salli kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah sepanjang tahun tu. Baik, Allahumma salli tu Farizan Zamrian, nombor telefon ada kat situ. Leila Jaafar, daftar dulu pun tak apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, insya-Allah. Baik, kita nak baca pada pagi ini ayat ke-141, 141, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai panduan kita. 141 surah An-Nisa. Jadi kita jemput Nu'man Bashir yang bercuti kemarin. Dia pergi hantar abang dia pergi balik pondok. Saya siap untuk memimpin bacaan kita, insya-Allah. Silakan. Pakai ni.
Ini dia buka hidung. Tapi dia macam mana? ini dia kopi tu. Dia macam mat. Sini. Telap je. Tak percaya pula saya. Ha? Buka mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang guna Al-Quran kat muka 101, kita akan baca ayat 141 sampai 145 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Aliyyil Azim. Wa jazakumullah khairan katsira kepada Nu'man Bashir yang memimpin bacaan tadi, dan salli ala sayyidina Muhammad. Pada pagi ini perbincangan kita masih berkaitan dengan orang-orang dan perangai-perangai orang munafik. Perangai orang munafik. Surah An-Nisa surah keempat ayat ke-141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa lan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Sadaqallahul Azim. Iaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, wahai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan daripada Allah, mereka berkata, salli ala sayyidina Muhammad, bukankah kami turut berperang berserta dengan kamu? Dan jika orang kafir pula mendapat keberuntungan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kamu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah memberikan keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir bagi memusnahkan orang-orang beriman. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni Allah nak cerita lagi perangai orang munafik ni lagu mana. Kita cerita hari tu, orang munafik ni perangai dia, saat dia beriman, saat dia kafir, saat dia beriman, saat dia kafir. Lepas tu yang kemarin pula macam mana? Solat sebab perangai orang munafik ni. Kemarin kita bincang macam mana perangai orang munafik ni. Dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam mana solat sebab apa ni? Dia ambil orang kafir sebagai penolong-penolong dia. Dia percaya pada kekuatan orang kafir. Lepas tu sallallahu alaihi wasallam pesan pula, jangan duduk. Sebab perangai orang-orang munafik ni, dia suka pergi duduk bila orang duk bercakap tentang keburukan-keburukan Islam, dia pergi duduk sekali kat situ. Betul. Kemudian dia duduk diam seolah-olah redha. Itu perangai-perangai. Hari ni ada lagi perangai orang munafik ni. Apa perangai orang munafik hari ni? Ialah bila Allah bagi kemenangan kepada orang Islam, dia pergi ke orang Islam, dia berkata apa? Tengoklah kami ni sama dengan hampa lah, sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami ni ikut sama dalam perang-perang macam hampa ni? Kami duduk, memang kami duduk geng dengan hampa dah. Tengok akhirnya Allah bagi juga kemenangan kat kita. Lagi bila kemenangan tu, Allah tak sebut kemenangan tu dalam Al-Quran ni. Tu bijaknya Allah. Allah tak sebut. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, wa in kana lil kafiri nasibun ni maksud bahagian. Dapat bahagian pada peperangan tu. Allah tak sebut kemenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pada sisi orang Islam Allah sebut
fathum minallah, pembukaan daripada Allah, maksud kemenangan di sisi Allah. Tapi orang dekat orang kafir kata nasibun, nasibun, dapat bahagian daripada tu. Bijaknya Allah menyusun kata. Pada sisi orang kafir, perang nampak macam menang, tapi Allah tak iktiraf dia satu kemenangan. Allah kata dia satu bahagian daripada peperangan. Bahagian peperangan ni ada orang dapat lebih, ada orang dapat kurang. Kalau kali ni nampak macam kau ni dapat lebih, ni bahagian dia. Kan Allah, bijaknya Allah menggunakan perkataan. Baik, Allah mengkhabarkan tentang orang munafik bahawa mereka akan menantikan musibah keburukan kepada orang mukmin. Ini perangai orang munafik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang salli ala Sayyidina Muhammad. Dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duk tunggu-tunggu saja apalah yang akan berlaku kepada orang Islam ni. Tunggu angin, tengok angin pergi ke mana. Daripada tunggu tengok aja. Ni perangai orang munafik. Dalam hati dia ni duk cita-cita bagi orang Islam ni dapat keburukan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa Sabariah ni? Minta maaf pasal apa? Baik Azimah, tak apa, macam mana pun tak apa, duk sibuk ke, duk sambil-sambil ke apa sebagainya. Cuma saya nak minta semua sahabat-sahabat Salat Jumaat yang menyaksikan secara live di Facebook, kita kongsikan video kita ni untuk menggembirakan hati pihak penganjur. Jadi saya harap setiap orang yang menyaksikan live kita untuk sudi-sudikanlah untuk klik butang share, supaya pihak Salih Alaihi Muhammad, penganjur kita tu rasa gembira dengan tersebarnya Salih Alaihi Muhammad program yang mereka anjurkan macam tu. Jadi kalau tak keberatan, saya nak minta semualah, Salbiah Napiah, Nazrah Subari, Nur Cahaya, Kevin Orin, Nur Hanum Syafi'i, Rozita Ramli, Siti Fatimah, Raja Asyah, Salma Harun, Ainul Madiyah, Fatih Ahmad. Bagi kita semua pakat-pakat tolong bantu untuk menggembirakan hati pihak penganjur, bantu saya untuk kita kongsikan video ni insya-Allah. Baik, Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Jadi itulah perangai orang-orang munafik, dia menanti-nanti musibah keburukan yang akan menimpa orang mukmin. Dalam erti orang-orang munafik itu berharap agar negara kaum muslimin hancur dan kekufuran mengalahkan mereka sehingga agama mereka lenyap. Kita dah sebut, yang kita bincang tentang perangai orang munafik ni, orang munafik yang macam mana? Orang munafik akidah. Bukan orang munafik tentang amal. Orang munafik amal ni, dia ciri-ciri orang munafik tu ada kat depa. Orang munafik akidah ni, depa memang buat sungguh-sungguh. Depa ni kalau cakap memang depa cakap bohongnya. Memang terang-terang cakap bohongnya. Kata saya kami ni memang dengan kamu wahai orang Islam. Oh, kami ni apa mau, memang terang-terang dia bohong, padahal tak. Tapi orang Islam yang suka bercakap bohong, itu punya ciri-ciri orang munafik. Sifat orang munafik. Orang munafik dia janji tak betul. Dia tak betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan memang dia saja tak mau tunaikan janji tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau janji satu benda, oh tak apa, kami akan pergi dengan kamu, jangan risau. Tak apa, kami akan tolong kamu lagu ni. Tak apa, jangan risau. Tak apa, ni kita buat. Tapi dia tak mau pergi. Memang dia tak mau buat. Pasal apa? Pasal dia munafik. Dia kalau orang Islam yang suka berjanji tapi tak betul, janji tak betul, dia ada ciri-ciri orang munafik tu kat dia. Ayatun munafiqun thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 kata Nabi SAW. Idza hadatha kadzaba. Bila dia cakap dia bohong. Sayyid Muhammad. Bila dia janji dia mungkir. Yang ketiga, idza tumina khana. Bila dia berjanji, bila dia diberikan amanah, dia khianat. Orang munafik macam itulah. Jadi Sayyid Muhammad, kalau ada orang Islam yang dapat amanah, diberikan tanggungjawab, Sayyid Muhammad, dan jangan duk anggap, jangan duk tengok atas aja, tengok tu pemimpin lah tu pun tak. Kita pun sama. Ada tak Allah bagi amanah kat kita apa ni? Ada macam-macam. Aminah pula dah. Nama orang. Amanah pada keluarga dia, Salih Alaihi Muhammad. Amanah ni dalam kita duduk dalam madrasah ni pun ada amanah kita. Apa amanah kita? Oh, tanggungjawab kita yang diberikan Salih Alaihi Muhammad.
Salih Ahmad tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, tiba dia buat. Itu maksud dia tidak mungkir amanah dia kata. Salih Ahmad kan, staff-staff yang duk kerja ni ada tanggungjawab yang dia kena buat, job scope dia, tapi dia tak buat, maksud dia memungkiri amanah dia. Dia khianat pada amanah dia. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Jadi Allahumma salli ala dan tu keadaan dia. Maka terima kasih semua sahabat. Kak Mila, Jamilah Abu Bakar dah share dah. Okey, alhamdulillah, terima kasih Kak. Pak Rizan Zamrian, Rosia Hassan. Siapa tak boleh share? Masya-Allah. Jadi kita ni jangan ada ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang munafik dalam diri kita ni. Orang munafik yang akidah ni, dia sungguh-sungguh, dia memang nak tunggu nak hancurkan Islam. Dia tak mau negara Islam tu naik. Dia tak mau orang Islam jadi kuat, dia tak mau. Dia tak mau. Dia cari jalan macam mana sekalipun untuk merosakkan Islam. Saya pun tak faham. Kadang-kadang ada orang Islam yang dia tak suka Islam ni berkembang. Dia tak suka Islam ni hebat, duduk pada tempat dia. Dia tak suka. Siapa dia ni? Orang Islam. Nama siapa? Nama, kadang-kadang nama Muhammad kat depan. Itu yang kita heran. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa in kana lakum fathum minallah, maka jika terjadi bagimu kemenangan daripada Allah, yakni kemenangan, keunggulan, pertolongan Allah, harta rampasan perang dan sebagainya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka qalu alam nakum ma'akum. Dia cepat-cepat dia berkata, bukankah kami berserta dengan kamu? Dia berkata, bukankah kami geng kamu dah? Memang kami ni daripada awal memang geng kamu dah. Kami memang duk follow rapat ni. Dia kata gitu kan. Salih Muhammad. Padahal tak buat kerja pun, nampaklah tak buat kerja tu. Tapi dia declare. Dia declare. Ini sifat orang munafik. Yakni mereka berharap boleh dekat dengan orang mukmin dengan kata-kata ini. Wa in kana lil kafirin nasibun, dan jika orang-orang kafir mendapat bahagian mereka, ataupun keberuntungan mereka. Salih Ahmad. Yakni mereka melebihi, unggul atas orang mukmin pada sebahagian keadaan seperti mana yang terjadi pada Uhud. Maka sesungguhnya para rasul diuji, diuji, kemudian akibat baik menjadi milik mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kamu dan membela kamu daripada orang-orang mukmin, yakni kami bantu kamu dalam batin, dalam senyap-senyap, kegoncangan dan Allahumma salli dia panggil apa tu? Masuk menyelinap tu. Dia panggil apa tu? Spying ni. SPY, spy. Mengintip, intipan kami terhadap orang-orang mukmin sehingga kamu pun mengalahkan mereka. Ni orang munafik. Dia papi pula bila tengok orang-orang kafir itu dah over daripada orang Islam. Dah dapat bahagian dalam peperangan tu, dia pergi kat orang kafir. Dia berkata kat orang kafir, dia berkata apa? Tengok, ni usaha kami lah ni. Kamilah yang pergi menyelinap tu, kamilah yang pergi mengintip tu, kami cerita apa kelemahan depa. Tuan-tuan. Tapi memang depa buat sungguh-sungguh benda macam tu. Saudara-saudara tuan. Enggak, akhirnya kamu mengalahkan sehingga kamu mengalahkan mereka. As-Sudi berkata, nastahwidh alaikum, kami memenang kamu, yakni kami mengalahkan kamu. Seperti firman Allah Taala, istahwadha alaihim syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat 19. Ini adalah upaya mendekatkan diri dari orang munafik kepada orang kafir. Kerana orang-orang munafik itu menjilat orang-orang mukmin dan juga menjilat orang-orang kafir demi mendapatkan tempat di kalangan mereka dan aman dari usaha mereka. Hal itu tidak lain kecuali kerana iman mereka dan minimumnya keyakinan mereka. Jaga saya semua. Kita duk belajar tentang orang-orang munafik, nak tahu tentang orang munafik ni pasal apa, supaya kita ni tak buat perangai orang munafik dalam keadaan kita ni tak sedang. Soleh semua. Kata jangan duk buat macam ni. Hang ni tengok pelik hang ni. Mai tengok orang kafir duduk atas, tengok hang duduk rapat dengan depa.
Duduk dah. Duduk pergi. Nampak duduk belah depa. Lepas tu bila tengok ni orang Islam ni, tengok hang pula duk cenderung belah-belah ni. Hang ni sebenarnya lagu mana ni? Salih Muhammad. Aku ni kira siapa macam saya, kalau saya orang tengok bola, saya ni saya tak berminat. Saya tak berminat bola. Ceritanya Salih Muhammad tak reti. Bukan tak reti, memang tak ada jiwa tu lah. Boleh main pun saya main saja. Saya main semua. Dia kata, orang putih kata apa? Play all game, master of none. Tu bahasa orang kampung saya. Play all games, master of none. Main semua game tapi satu pun tak terror. Gitulah. Kan tengok malah duk joget duk pusing, makcik tengok. Ustaz ni panjat bukit lah, lari lah, kuat lah. Kita tak, saya ni main semua. Apa yang boleh bagi keluar peluh saya main. Rajab main bola, jom. Rajab badminton, jom. Nak terror tak erti lah. Salih Muhammad. Lepas tu kalau orang tengok bola, main time final bola dunia ke apa, ustaz jom kita pergi ni, depa malam ni final. Oh ya kah? Okey, jom pergi. Kita sorak lebih kan Ustaz Jumat. Ustaz sokong yang mana satu ni? Yang mana menang saya sokong ni. Dia gitulah. Yang mana menang saya sokong, cerita dia. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi betul kata Nur Ana Al-Tafun Nisa, bermuka-muka dalam dua muka. Kok ni dia tengoklah siapa yang kuat apa. Dia tak ada, maksudnya dia tak ada dia tak ada apa? Pendirian. Lalang lah, dia tak ada pendirian. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau orang Islam duduk atas ke, Islam duduk bawah ke, Islam duduk depan ke, Islam lepas ke belakang ke, dia tetap dengan akidah dia. Dia tetap dengan pendirian dia. Jangan, pertahan Islam sebaik-baiknya. Kalau menang Islam tu, dia sungguh dia buat kerja sampai kemenangan Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau orang kafir melebihi daripada orang Islam pun, dia masih duduk bersama dengan orang Islam, pertahankan supaya Islam balik duduk di tempat dia. Ni orang beriman. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita belajar tentang orang-orang munafik ni supaya kita tak mau nanti kita melakukan sesuatu perkara yang menunjukkan sifat-sifat dan ciri-ciri orang munafik yang subhanallah Allah boleh kata kat kita nanti kemenangan Muhammad, kejatuhnya ataupun tertindasnya Islam tu pasal kamulah punya pasal. Kamulah yang menjadi batu-batu loncatan untuk orang kafir menjatuhkan Islam. Ingat kemarin lagu mana? Orang kafir duk cerita buruk tentang Islam. Orang cerita, macam mana kita nak buat ni? Ni orang Islam buat macam tu, macam ni. Macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita jatuh? Macam mana kita nak top up? Macam mana kita nak tarik? Macam kita. Dia duduk dalam perut tu, dia pergi dengar sekali, duduk diam. Pasal apa dia pergi duduk diam tu? Sebab dia tak ada nak buat apa. Dia kata apa? Islam kata, Allah kata, keluar, jangan duduk dengan mereka. Mereka duduk buruk-burukkan Islam, mereka duduk Islam. Jangan, keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak apa, saya dengar je. Saya dengar, tak ada apa, saya dengar. Tu kawan-kawan saya. Saya dengar aje lah. Tapi dengan kita duduk dengar tu, apa dia berkata? Kita makin kuat sekarang. Jangan risau, kita makin kuat sekarang ni, dia berkata. Pasal apa? Tengok tak orang Islam yang duduk dengan kita. Waktu kita hina Islam, waktu kita katakan Islam, tengok apa dia berkata? Dia tak kata apa, dia duduk diam. Maksudnya orang Islam pun setuju dengan apa yang kita kata. So indirectly kita buat apa? Kita sedang bagi semangat dekat mereka. Kita duk motivate mereka untuk terus lawan Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, tu sebab tu apa-apa yang berkaitan dengan perkara yang boleh menjatuhkan Islam, perkara yang boleh sallallahu alaihi tuan-tuan menghina Islam, orang Islam tak boleh campur. Bukan maksud dia campur, tak boleh get involved. Kita kena fight, kita kena pertahan, kita kena tunjuk kekuatan kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Orang Islam ni ada satu benda nama izzah. Keizzahan Islam. Izzah. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Izzah ini terzahir dengan apa? Syiar. Syiar ni maksud apa? Tanda. Salli ala Muhammad. Tanda. Orang Islam kena tunjuk tanda dia orang Islam. Dan dia berbangga dengan orang Islam. Salli ala Muhammad. Syiar ada pada diri orang Islam. Syiar ada pada kampung orang Islam. Syiar ada pada negara orang Islam. Syiar ini kena tonjolkan, kena tunjuk, baru nampak kekuatan dan keizzahan Islam.
Contoh, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pergi dekat Yala Fatani. Salli ala Muhammad. Kita akan tengok walaupun surau dia kecil-kecil, menara dia besar-besar. Menara tu. Kubah menara besar. Itu syiar. Kata, oh dekat ni kampung ni ada orang Islam. Syiar ada tanda dia. Nak salli ala Muhammad. Orang Islam, salli ala Sayyidina Muhammad. Orang syiar orang ni macam mana? Pakaian dia. Salli ala Muhammad. Tengok berjalan, rambut gerbang tu, pakai selok ketat gitu. Daripada jauh kita tengok, kita tahu tak ni orang Islam? Kita tak tahu. Ni orang Islam ke orang Islam ke orang bukan Islam ni? Cina ke Melayu ni? Tak boleh bayang. Tak boleh tahu. Pasal apa? Sebab syiar tu tak ada kat dia. Syiar agama tu tak ada kat dia. Tiba-tiba dia pakai tudung. Kita tahu, ini dia orang Islam. Tiba-tiba dia pakai tudung labuh, dia pakai jubah cantik, dia pakai apa? Jalan jauh. Kita tahu, dia bukan sakat orang Islam. Syiar dia menunjukkan yang dia orang Islam yang membawa agama dia. Dia muslimah. Kita faham tak ni? Jadi, orang Islam patut zahirkan syiar Islam. Tunjuk yang dia orang Islam. Dan dia berbangga kata dia orang Islam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni duduk pada sisi yang salah, yang tak betul, apa kita buat? Kita sembunyi. Kita takut nak bagi tahu. Ya, Ustaz Syumat. Katalah ada satu tempat tuan-tuan duduk tu, dalam tempat tu memang banyak orang buat salah. Lepas tu orang tanya, cik ni daripada mana? Kita nak abang tak kita tempat tu? Dak kita abang kata, saya ni mai pada tu kampung sebelah tu. Macam tu. Pasal apa kita duduk sembunyi-sembunyi ni? Pasal apa kita tak mana abang ni? Pasal kita tahu tempat kita tu memalukan. Betul tak ni? Faham tak saya nak abang ni? Islam ni betul tak? Betul sangatlah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tak ada lebih tinggi daripada dia. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu pasal apa malu nak tunjuk kata kita orang Islam? Pasal apa malu nak bercakap Islam? Pasal apa nak tunjuk kata kita ni orang baik pun kita malu? Ni. Tetap malu tak nak berjalan pegang ni? Malu. Tahu tak kita guna alasan apa? Macam riak aja saya orang kata aku riak. Orang nak kata orang katalah. Tok Guru saya kata. Saya ingat lama dah saya untuk perkataan Tok Guru ni saya ingat lama dulu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Di mana? Di Muassasah Darul Ulum waktu tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Muassasah Darul Ulum. Salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh Zainul Asri lah sebut. Syekh Zainul Asri lah sebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu lama dulu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Kalau orang kafir tak malu nak tunjuk, depa pakai skirt pendek lah. Depa tak pakai tudung lah. Depa tak malu nak tunjuk. Tuan tengok tak? Tuan tengok biasa tengok TV tak? Payah bercakap dengan orang tak nak TV ni kan. Flashback balik ya. Tuan tengok. Jahat lagu mana pun dia cerita orang putih ni. Depa tak malu depa pakai rantai salib. Kan? Tattoo depa buat salib ni. Depa bangga depa agama dia, dengan agama dia. Kita tak pegang ni kita malu. Pasal apa? Malu pakai ni. Pasal apa malu nak tunjuk ni? Pasal apa? Pasal sagi orang kata. Saya orang kata. Kata waradun wa barqun. Macam dak kita tidak paling tidak boleh pegang yang ni saya sempat dia astagfirullahalazim melekat je kat jari bunyi astagfirullahalazim. Kadang tak bunyi kat mulut pun dalam hati sambil duduk sembang jari duduk bergerak. Kita malu. Pasal apa kita malu? Ada setengah orang muslimat nak pakai stoking pun malu. Nak pakai stoking pun malu. Suami dia baru duduk mula-mula belajar main mengaji apa semua dengan kuliah online apa.
nak pergi kerja pakai stokin, belajar nak pakai stokin, malu lah. Lagi orang kata saya ustazah pula. Allah setakat pakai stokin, orang tak panggil ustazah lagi ya. Dia malu. Berapa ramai orang lelaki-lelaki yang malu nak pakai kopiah? Malu nak pakai kopiah. Salat Asy Muhammad. Malu nak pakai kopiah. Pasal apa malu pakai kopiah? Lagi orang kata aku ni baik sangat. Nak pakai. Bukan maksud pakai kopiah. Waktu pergi kerja okeylah. Waktu nak semayang pakai kopiah pun malu. Di rumah dia pakai kopiah lah. Di masjid tak pakai kopiah. Pasal apa tak pakai kopiah? Malu. Up sikit. Berapa ramai yang malu nak pakai serban? Ustaz Asy Muhammad. Ustaz tak pakai serban ni? Saya tak pakai serban ni pasal saya nak tunjuk kopiah. Kopiah kita ni kopiah Darul Faizin. Ustaz Asy Muhammad. Ini anak-anak kita lah Darul Faizin ni depa buat cari apa, buat kutipan, cari-cari dana sikit apa mah depa jual kopiah. Jual lah. Siapa nak order boleh kan. Itu siapa nak order cari kat Raub. Raub jual, bukan Raub jual, Kemal jual. Cari Kemal. Salih Semat, kopiah Darul Faizin. Salih Semat, pasal apa segan nak pakai kopiah? Pasal apa segan nak pakai serban? Pasal takut orang tolak jadi imam. Gitu. Jadi sebab tu kan. Jadi Allah Musa Muhammad. Itulah apa? Ila Kamilia kata apa, saya tak kuat macam tu Ustaz, iman saya lemah. Saya malu nak pegang tasbih depan orang, takut nampak macam alim sangat, takut orang kata riak. Itulah kita. Kita takut orang kata. Sebenarnya bukan isu orang kata, isu apa yang ada dalam hati kita. Kita pegang ni pasal apa? Sampai ke tahap tuan-tuan tengok Tok Guru Salih Ala Syekh Muhammad. Allah Musa Syekh Muhammad. Tok Guru saya sebut. Yang ni Ustaz Mutalib pula sebut. Dia kata, alangkah Aisyah Johari, berapa ringgit kopiah ni? 35 ringgit. 25 ringgit. Sorry. Tambah pula 10 ringgit ambil komisi, tambah 10 ringgit tu. Allah saja. Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Ustaz Mutalib Tok Guru saya kata. Dia kata, bayangkan kalau semua orang Islam berpegang dengan sunnah hari Jumaat. Semua orang Islam pegang sunnah hari Jumaat. Salli ala Syekh Muhammad. Apa sunnah hari Jumaat ni? Pakai putih, potong kuku, gunting misai, gunting rambut, pakai minyak wangi. Ni sunnah basic hari Jumaat. Kan? Esok apa? Jumaat. Kalaulah satu Malaysia boleh dengar kuliah saya ni, which is mustahil lah. Ibu kata, Ustaz, orang kenal lah. Mana ada orang kenal saya? Orang tak kenal kan? Salih Syekh Muhammad. Saya pergi makan kat kedai pun, dia pun kata, ni Ebit Liu kan? Ebit Liu dia panggil saya. Dia kata kenal tak kenal. Tentu tahan kira lagi. Dia makan apa semua. Macam kenal Fatah Amin dia panggil saya. Itu tak ada lah, tu merepek lah. Tapi Ebit Liu pernah 2 kali dia panggil saya Ebit Liu. Tak ada. Allah, suruh gosok janggut. Saya pegang janggut tak panjang. Saya Ebit Liu pun. Saya mana? Salih Muhammad. Tuan-tuan, kalaulah satu Malaysia boleh dengar lah, kalau satu Malaysia boleh ikut lah, seluruh umat Islam hari Jumaat pakai putih. Hari Jumaat semua orang Islam pakai putih. Sunnah. Apa dia? Betul. Aizah. Orang akan pandang hari Jumaat, nampak aizah orang Islam. Nampak hebat orang Islam. Putih. Gitu. Kan? Potong kuku, bersih, orang Islam hari tu wangi. Bukan cerita nak pergi sembahyang Jumaat. Bukan setakat pergi sembahyang Jumaat saja. Makcik-makcik pakai putih hari Jumaat. Serika baju putih, jubah putih. Salih Syekh Muhammad pakai putih. Saya pun ingat saya nak start lah esok. Start esok. Kan? Saya cuma kan. Kita semua pekat-pekat esok. Kita semua pekat-pekat pakai putih. Pakai putih. Tu kan telekong tu. Pakai telekong tu sehari esok. Kan? Allah SWT. Pakai putih je. Ustaz sebab
orang Islam. Maka dia menzahirkan izzah. Kemudian potong kuku, potong janggut, apa ni, bersihkan ni, wangi. Jadi Allah SWT dia boleh bayang tak orang pergi masjid, Allah SWT pergi masjid putih je nampak. Dia panggil apa? Allah SWT izzah, menzahirkan izzah, kekuatan orang Islam. Maka zahirlah. Maka di sana orang bukan Islam akan tengok, masya-Allah, bersatu padunya orang Islam atas pakaian, dan bersatu padunya orang Islam atas ni sebagainya. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan. Macam tu keadaannya. Allah berfirman, "Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah." Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, yakni dengan apa yang dia ketahui daripada kamu, wahai orang munafik, berupa perkara-perkara buruk yang kamu sembunyikan. Jangan tertipu dengan berlakunya hukum-hukum syar'i atas kamu di dunia yang berpihak kepada zahir sahaja. Hal itu kerana Allah memiliki hikmah, sebab pada hari kiamat nanti zahir kamu tidak lagi manfaat. Kerana ketika itu apa yang menjadi rahsia akan terungkap, apa yang ada dalam dada akan dibongkar. Dia kata di dunia orang nampak, tengok depa lawan Islam, tapi Allah bagi kemenangan, itu menunjukkan depa betul. Kan ada perkataan-perkataan macam tu. Allah depa tu sebut je Islam nak perjuang Islam, tengok tak menang pun. Itu menunjukkan depa salah. Tengok, tak ada hikmah dia. Allah sebut Ustaz Muhammad, apa yang berlaku pada kamu di dunia ni belum tentu menunjukkan kebenarannya. Dekat akhirat nanti akan terzahir semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang berlaku, kalau nak cerita benar macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Roslina tak ada pakai yang putih, insya-Allah lepas ni cari pakai yang putih. Pakai yang nampak rupa putih. Ataupun yang banyak warna putih daripada warna lain. Pakai warna baju belang putih macam tu. Putih hijau ke, sallallahu alaihi Muhammad. Putih hijau. Sallallahu alaihi Muhammad gitu. Sallallahu macam tu pikat mulut manusia putih, sallallahu alaihi Muhammad. Gitu. Baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul. Hari itu jadi trend budak-budak pakai niqab. Satu ketika mau pakai niqab ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang lelaki-lelaki pakai jubah. Ada satu time dulu. Waktu tu semua pakai jubah, Orang kahwin pun semua pakai jubah. Sampai jubah ni keluar macam-macam pattern, macam-macam fashion. Jubah Spiderman, jubah Ultraman. Tu jubah Ultraman dia V kan, dia macam V tu. Tu jubah Ultraman saya panggil. Tinggal dia tak ada tu butang tu yang bulat kan dia. Tenang yang tu ya tak ada. Tapi jubah orang miskin, tu jubah orang miskin. Belah ni warna lain, belah ni tampung ni, tampung betul, tampung ni. Jubah macam-macam. Jadi macam-macam trend jubah. Waktu tu Sallallahu alaihi Muhammad, yang muslimat pula semua pakai niqab. Pakai purdah zaman tu. Beberapa ketiga hari tu ni. Ni tahun lepas dia main baju Melayu. Tahun lepas trend baju Melayu pula, baju pakai tegolok pula. Lepas tu orang duk kata, Allah Ustaz tengok depa pakai jubah trend je, ikut trend Ustaz. Tengok budak perempuan tu pakai niqab lah, ikut trend Ustaz. Saya kata apa? Ikut trend ke tak ikut trend ke, dia sunnah Nabi SAW pakai jubah. Kan? Waktu tu semua orang nak pakai jubah, semua nak ikut sunnah Nabi SAW. Tapi kita tak tahu hati dia Ustaz. Taklah hati dia tu dia dengan Allah lah. Dia pakai tu pasal apa? Tapi boleh bayang tak? Semua orang ikut sunnah Nabi SAW. Cantik kan? Sebab tu kita ni jenis apa jenis? Suka nak tengok hati orang. Malaikat pun tak tahu hati orang lagu mana. Waktu pi nak masuk syurga, batok-batok amat-amat, Allah kata, batok semua nak masuk syurga ni. Allah kata, yang ni masuk syurga, ni masuk neraka, ni masuk neraka. Lepas tu malaikat kata, ya Allah, kami menyaksikan kebaikan-kebaikan mereka yang mereka lakukan. Kami catat kebaikan-kebaikan mereka. Ya malaikat, kamu catat kebaikan mereka, kamu melihat kebaikan mereka, tapi aku melihat apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya malaikat pun tak tahu pada hati kita ni. Kita lagi terror pada malaikat. Dia tu nak tunjuk ke orang lah. Dia tu bukan baik sangat tu hati busuk tu. Tahu ambil hati orang. Dahsyat yang manusia ni. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan.
Kak Nur Ana kata apa? Hari ni semua pakai nikah habis. Lelaki perempuan pakai nikah habis. Betul? Saya cuma pakai semua pakai apa? Pakai face mask. Gaduh sangat hari tu semua pakai. Lelaki-lelaki pun pakai. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdul Razak berkata, Ats-Tsauri mengkhabarkan kepada kami daripada Al-Amashi, daripada Abi Dzar, firman Allah Ta'ala, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk musnahkan orang yang beriman. Ni Allah janjilah ni. Seorang laki-laki datang kepada Ali bin Abi Talib berkata, bagaimana dengan ayat ini? Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan beri jalan kepada orang kafir untuk musnahkan orang beriman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ali bin Abi Talib menjawab, mai kat sini. Mendekatlah. Kemudian dia membaca, fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk musnahkan orang beriman. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Juraij daripada Atta al-Qurdan, daripada Ibnu Abbas, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dia berkata, yakni pada hari kiamat. Pada kiamat ni Allah tak akan berikan kemenangan kepada orang kafir. As-Sudi pula berkata, yakni hujjah. Yakni kalau dari segi perbincangan, Allah tak akan memberikan kemenangan kepada orang kafir dari segi hujjah. Betul tak boleh berhujjah. Orang kafir boleh berhujjah, tapi takkan menang hujjah orang kafir berbanding dengan orang Islam. Ada orang barat dia mengkaji tentang Islam. Selalunya yang masuk Islam, jadi kuat dengan Islam ialah orang-orang yang masuk Islam disebabkan kajian. Dia kaji, akhirnya dia masuk Islam. Ada seorang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mengkaji tentang Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli, nama dia Profesor Louis L. Moore, nama dia tu lebih kurang. Dia profesor. Dia mengkaji tentang embryologi kan ni, ni yang dalam kandungan ni, embryologi kan. Dan dia menulis buku-buku tentang ni janin apa semua tu. Dia kata dia duk bincang tentang leach. Ada satu bahagian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada bila nak jadi anak tu dia jadi leach. Alam wa sahlan Abang Mazlan Pet sama dengan kita pada pagi ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi leach ni apa dia panggil? Lintah. Jadi waktu dia duk cerita salli ala Sayyidina Muhammad, cerita tentang lintah ni salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu salah seorang anak murid dia yang agama Islam kata, kita punya agama kita dah cerita dah. Salli ala Sayyidina Muhammad. 1500 tahun dulu dah cerita tentang leech ni. Dia panggil salli ala Sayyidina Muhammad alaqah. Dia tak Sayyidina. Ini Allahumma salli Muhammad, yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, 'alaqah. Thumma yakunu mudghatan. Alaqah. Ustaz Syamad, leech ni apa? Ustaz Syamad, kan lintah. Apa sifat dia? Suka makan darah, sifat dia lembut. Macam itulah yang ada dalam rahim. Siapa bagi tahu ni? Nabi SAW beritahu. Bila 1400 1500 tahun dulu, waktu tu mikroskop tak ada lagi, teleskop tak ada lagi, skop production Yusuf Haslam pun tak ada lagi waktu tu. Jadi saya semacam tu, macam mana dia boleh tahu? Ini mukjizat. Akhirnya dia masuk Islam. Orang yang mengkaji ni akhirnya dia akan jumpa kehebatan Islam. Jadi Allah SWT dia takkan hujah tentang Islam ni akan sentiasa kuat. Ada kemungkinan maksud firman Allah ini ialah yakni di dunia dengan memberikan kekuasaan penuh kepada orang kafir hingga mereka boleh menindas orang-orang Islam secara total juga jika di sebahagian keadaan mereka menang atas orang muslimin, tetapi tetap sahaja akibat baik di dunia dan akhirat menjadi milik orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Inna, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi pada hari kiamat, iaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka lah laknat, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada sini, maka hal ini adalah bantahan bagi orang-orang munafik dalam hal apa yang mereka inginkan. Idam-idamkan berupa lenyapnya kekuasaan orang mukmin, dan dalam apa yang mereka lakukan berupa upaya mencari muka di depan orang-orang kafir, kerana mereka takut kepada orang-orang kafir itu atas diri mereka. Bila orang kafir itu unggul atas orang mukmin, lalu mereka pun menghabisi mereka. Ini tuan-tuan. Jadi subhanallah, tuan-tuan, habis dah bincang tentang Allah SWT ayat yang menceritakan tentang sifat orang munafik yang ke kiri dan ke kanan tu. Saya sama ini tuan-tuan, kita belajar tentang orang munafik lagi sekali. Cerita tentang apa? Tentang jangan berperangai sebagaimana perangainya orang munafik. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya. Esok kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Baharul Mazi, salat makna dalam Usratuna Jumaat kita, insya-Allah. Dan tuan-tuan, terima kasih.